Dan kita bersama dengan salah seorang peserta Kapisoda One in a Million, iaitu Ilya, yang mana tadi di awal dah buat persembahannya. Hai Ilya. Hello. Hai. Kabar baik. Alhamdulillah. Okey, pertama sekali, sedapnya suara awak. Terima kasih. Walaupun suara kita macam sedikit penat, tapi syukur kita dapat perform dengan baik. Okey, dah minggu ke-5 dah kan? Minggu ke-5 dah. Okey, dan tapi kita nak tanya jugalah untuk Ilya kan, bagaimana sebenarnya Ilya melihat diri Ilya sekarang ni dah minggu ke-5 di Kapisoda One in a Million, macam mana keadaan dan juga perkembangannya? I think untuk perkembangan Ilya kali ini, Ilya dapat menonjolkan lagi dan juga mencungkil bakat apa yang Ilya rasa Ilya belum ada, tiba-tiba dah makin improve. Dah keluar daripada comfort zone lah. Dah keluar daripada comfort zone sebab selalu lagu-lagu yang diberikan pun out of our comfort zone kan. Tapi syukur boleh perform dengan baik ketika di Kapisoda One in a Million. Yeay, okey. Dan ini adalah satu perkara yang menakutkan sebenarnya apabila masuk ke apa-apa pertandingan sekalipun, apatah lagi di kaca televisyen, pressure yang ada, tekanan dengan bukan sahaja rakan-rakan yang bertanding tu juga, tetapi tekanan dari sudut pertandingan itu sendiri sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Untuk Ilya sendiri bagaimana? Dan apa yang memberi kekuatan kepada Ilya tiap minggu untuk menampilkan yang terbaik? Apa yang memberikan kekuatan kepada Ilya adalah kepercayaan family dan juga kepercayaan fans dan supporters. Because walaupun macam mana sekalipun, apapun yang Ilya hadap, mereka sentiasa memberikan sokongan dari segi kata-kata semangat, motivasi, ada yang sanggup, kadang-kadang kan social media kan very active, mereka mention, they said to me like, Ilya, you can do it, apapun jadi dengan kau, keep going, kami sentiasa support. So disebabkan only just that one words, kita sentiasa kuat dan beri yang terbaik lah, sehingga kita berada di minggu ke-5. Alhamdulillah. Dan syukur. Kalau Ilya berkongsi berkenaan dengan sentiasa kuat dan juga nak berikan yang terbaik untuk penonton kan, bagaimana Ilya sendiri memberi inspirasi kepada para wanita di luar sana untuk mengejar apa yang mereka impikan dan juga walau apa pun cabaran yang ada? Okey, bagi Ilya untuk wanita, kita kena berani. Kita kena berani, kita kena sentiasa set goals kita. Apa yang kita inginkan, sebab memang akan sukar. Setiap proses perjalanan itu akan sukar dan pasti ada orang bilang dugaan dia, tetapi bila kita berani dan kita ada goals yang kita inginkan, pasti boleh orang bilang lagi dicungkil. Ya, betul. Yes, betul. Dan Ilya dahulu pernah menjadi mangsa buli. Ya, betul. Dan pada waktu itu masih lagi di sekolah kecil dan berlarutan sehingga usia 17 tahun. Mungkin Ilya boleh kongsikan apa sebabnya Ilya kena buli dahulu dan bagaimana keadaan pada waktu ketika itu? Actually, Ilya menjadi mangsa buli daripada Ilya kecil lagi, berumur 7 tahun sehinggalah 17 tahun. So itu sangat jangka masa yang lama, antaranya sebab Ilya adalah bekas obesiti dulu dan juga face shaming. So antara salah satu yang melekat dalam kepala Ilya adalah bila mereka tidak mempercayai bakat, malah mereka melontarkan kata-kata yang tidak baik lah. Macam contoh, kau tidak akan boleh jadi seorang penyanyi because you are ugly. Kau buruk, kau tidak cantik because you are so ugly. So sampai sekarang dia melekat. It's so hurt sampai Ilya terpaksa sekarang Ilya exercise, Ilya cari cara untuk mencantikkan diri Ilya. Selain daripada menyanyi, Ilya juga menjaga penampilan Ilya. Bagi Ilya itu adalah antara satu kes yang traumatized. Sebab bagi kita cerita, mungkin cerita ini macam orang biasa sahaja, tapi pengalaman sebagai orang yang menjadi mangsa itu sangat-sangat berat dan besar untuk Ilya. Sampai sekarang menjadi trauma. And even sampai sekarang pun ada. Cuma kita sebagai penyanyi pelan-pelan untuk menjaga penampilan diri. Okey, tapi Ilya, saya tertarik. Sebenarnya kita berbangga dengan Ilya sebab apa, you boleh ke depan dan juga bercakap mengenai kisah silam you dan melihat kepada Ilya sekarang ini. Selain daripada exercise, penampilan diri, bagaimana Ilya melihat muzik ini sebenarnya memberi terapi juga dan membawa Ilya sendiri tahu nilai diri dan juga ke arah yang lebih positif? Bagi saya muzik ini kita telah dibuat dengan bermacam-macam jenis. Macam saya, macam mana muzik ini memberikan inspirasi ataupun menjadi inspirasi kepada saya adalah bila Ilya mendengar lagu-lagu inspirational, terutamanya lagu-lagu contohnya tentang keyakinan diri. So muzik ini dia ada melodi yang very for me cantik dan sangat sedap untuk didengar. For me, apa-apa jenis muzik pun Ilya ambil itu sebagai satu motivation
dan juga sebagai satu terapi untuk Elia. So Elia memang jenis suka lagu-lagu yang inspirational. Berbanding dengan lagu-lagu romantik, Elia lagi suka lagu-lagu inspirational. So itu yang menjadikan Elia lebih berkeyakinan dan berketerampilan. Saya pun suka lagu, tapi lagu tak suka saya sebab suara saya tak sedap macam Ilya. Tak adalah. Okey Ilya, dengan apa sahaja yang Ilya dah lalui sebelum ini, buli yang Ilya lalui dan juga kesukaran-kesukaran dalam hidup yang lain yang Ilya lalui, kalaulah Ilya sekarang ada peluang untuk menyampaikan sesuatu kepada Ilya yang dahulu, yang mungkin pada usia 7-8 tahun itu, apa yang Ilya nak katakan ataupun sampaikan kepada Ilya yang dahulu? Kalau saya boleh berjumpa dengan saya yang dahulu, saya just mau bagi tahu, keep going. Kalau apapun orang katakan kepada kau, whatever it bad or not, teruskan berjuang. Okay. So actually, if it's not because of pengalaman itu, I won't be here. Kau ada sebab I want to tell yang kau sudah menjadi seorang yang menuju kejayaan yang tinggi. So that is what I want to say, itu sahaja. Sebab dari dulu kalau bukan sebab daripada pengalaman yang buruk, kemungkinan saya tidak akan berada di sini dan tidak menjadi seperti ini sekarang. Wow, okey. Kita pun mendapat kata inspirasi itu. Okey, Ilya, hari ini hari Jumaat, hari Ahad konsert yang kelima. Yes. Jadi bagaimana untuk nak ajak ahli keluarga, peminat untuk sama-sama bersama dengan Ilya? Okey, saya ada social media, Instagram Elia Guntabit, juga TikTok dan juga YouTube dan juga TikTok, YouTube, Facebook, boleh follow dan juga boleh keep voting lah di dalam melalui apps tonton.my. Okay. So fan club nama apa? Elia Phoenix. Elia Phoenix. Ataupun kalau untuk Instagram ada Elia Guntabit Official Fans Club lah. So boleh follow and boleh join team untuk sama-sama menyokong Elia di Cup Soda One in a Million. Wow, itu dia tadi. Elia Guntabit, salah seorang peserta Cup Soda One in a Million. Jangan lupa saksikan Ahad ini. Betul. All the best, Ilya. Thank you. Kita tunggu persembahan untuk Ilya. Dan kita nak kongsikan juga yang berkenaan dengan Cup Soda One in a Million, yang mana kalau boleh kita kongsikan, minggu ini Evolusi AJL akan membawa anda semua menyaksikan perjalanan muzik yang penuh transformasi. Jadi dengan tema yang syarat dengan kejutan, acara ini akan menggabungkan generasi lagu yang berbeza, menonjolkan perubahan besar dalam industri muzik tanah air. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan persembahan istimewa Naim Daniel yang pastinya akan memukau dan memeriahkan pentas dengan aksi yang dinanti-nantikan ramai. Okey, lebih menarik Yana, pemenang terpaling Fiz minggu keempat Jimmy akan berpeluang untuk berduet dengan penyanyi tersohor Misha Omar. Wow. Jadi kolaborasi luar biasa ini pasti akan mencipta momen yang takkan dilupakan di pentas Kalpi Soda One in a Million. Gabungan bakat mereka pasti akan menghasilkan sebuah persembahan yang penuh keajaiban dan juga emosi. Jangan lupa untuk menyaksikan Fizz Journal yang disiarkan setiap Khamis hingga Sabtu untuk sorotan eksklusif dan kisah belakang tabir para peserta Kalpis Soda One in a Million. Saksikan bagaimana persiapan dan perjalanan peserta berlangsung serta rahsia di balik tabir yang menjadikan setiap detik lebih menarik. Jadi kemunculan acara Kalpis Soda One in a Million akan berlangsung pada Ahad ini 19 Januari jam 9 malam di TV3, atau anda boleh stream secara langsung melalui Tonton. Sejuta soda, satu juara. Ilya, selamat maju jaya sekali lagi. Dan kepada semua peserta sebenarnya, dapatkan rehat yang secukupnya.